Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'matin yang Allah telah berikan kita atas segala setiap nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Marilah kita berazam untuk benar-benar menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Syukur yang membawa maksud, apa saja yang kita ingat, kita lihat, itu membawa pada kita ingat. Lihat membawa pada ingat. Ingat pada siapa? Pencipta apa yang kita lihat. Itulah ta'rifan syukur yang sebenar itu adalah, kata ulama, syukur tahapan yang sebenar itu adalah membawa kepada ingat kepada pencipta. Ini Allah Azza wa Jalla. Dunia dijadikan adalah untuk menyatakan pencipta, menyatakan Allah. Adanya dunia bukan bermakna dunia bersifat ada. Ingat, adanya alam ini bukan bermakna alam bersifat ada. Adanya alam ini menyatakan Allah yang maha ada. Jadi mana mungkin kita boleh menjadi hamba yang kufur? Sepatutnya. Tetapi hakikatnya sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, Allah kata, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit, qalil. Allahu akbar. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita tidak melihat dengan hakikatan. Kita tidak melihat dengan nama Allah. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, dalam tajuk yang kita akan sambung, yakni perbincangan tentang kitab Syarah Hakikat Kehidupan dalam bab Siddiq, membongkar kebenaran dan membenarkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada malam yang penuh barakah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, malam yang penuh barakah ni kita akan sambung pengajian kita untuk merungkai persoalan kehidupan bersandarkan kajian tauhid dan tasawuf. Kita tak mau lihat kehidupan dengan pandangan mata kepala semata-mata, ataupun dengan reaksi yang di mana kita ambil daripada kata-kata yang melalui pengalaman kehidupan, tengok dengan keadaan kebendaan, apatah lagi dengan nafsu yang mengarahkan kepada kerosakan. Kita tidak mahu lagi melihat kehidupan dengan kebendaan. Kehidupan ini penuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kita tidak boleh lari walau seinci, walaupun sezarah. La tataharraku zarratun biiznillah. Tidak akan bergerak walau sezarah dengan tanpa izin Allah. Sepatutnya kita ingat Allah. Tapi adanya alam, adanya keadaan yang Allah jadikan ini menyebabkan lupa pada pencipta. Ini yang berbahaya. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, sebagai contoh, alam, kejadian alam mungkin kita tahu Allah jadikan. Tapi kita akan gagal dalam kejadian alam diri kita. Ada alam semesta, alam manusia. Alam semesta mungkin kita akan tahu Allah yang maha menjadikan. Langit, bumi, binatang, semualah. Tapi yang kita gagal nanti adalah dalam kehidupan kita, yakni manusia. Alam diri, alam rumah tangga, alam pekerjaan, alam kehidupan, macam-macam alam yang berkaitan dengan kita akan lupa. Kita akan terlepas pandang nanti sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Menyebabkan dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan
ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maknanya ingat kepada Allah SWT. Sikit sangat hamba-hambaku yang ingat. Sebab apa? Terhijab dia daripada melihat dengan mata hati. Qulubul la yafqahuna biha. Tidak melihat dengan mata hati. Kita banyak melihat dengan mata kepala. Kebendaan. Terutama je dengan alam diri kita ni. Alam manusia. Kita lihat alam kerjaan contoh. Alam pekerjaan. Alam kehidupan. Alam perniagaan. Alam perkahwinan. Kita akan nampak semua kita. Kita lupa bahawa Allah SWT Allah SWT melihat akan setiap kejadian ni dengan kekuasaan Allah SWT menjadikan. Tapi kadang-kadang kita lupa sedang penonton sedang di mata Allah SWT. Bukan kadang-kadang lupa, malah selalu kita lupa. Jadi sedang penonton sedang di mata Allah SWT, itulah isunya. Macam kita pernah rungkaikan sebelum ini, masalah utama atau persoalan kehidupan ni adalah untuk mengenal Allah SWT. Inilah tujuan kita dijadikan, adalah untuk mengenal Allah. Apa dalilnya? Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah jadikan surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak, Allah jadikan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Mana mungkin menyembah tapi tidak mengenal. Maka tujuan kejadian ini adalah untuk mengenal Allah SWT. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi Alhamdulillah pada semua yang dah bantu share banyak-banyak sikit, bagi dapat pahala lagi banyak. Alhamdulillah. Biar ramai lagi yang akan dapat manfaat. Ramai yang dapat manfaat daripada perbincangan kita yang penuh barakah pada malam ni, insya-Allah. Baik, bagi yang dah ada kitab, boleh rujuk perbincangan kita dalam perbahasan bab sidik, insya-Allah. Dalam bab sidik, okey. Dalam muka surat 29. Kita mana ada kitab dalam muka surat 29. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Macam mana nak alihkan perempuan? Sekejap ya. Saya ada tengah. Ya, kita diisi lama 29, kita baru musa 40. Okey, betul. Tuan Abdul Hafiz. Benar tu. Saya tengah nak setting untuk pada kitab sekejap. Okey. Muka surat 38. Muka surat 38. Okey. Baik, alhamdulillah. Sekejap Okey. Baik. Maaf, okey. Baik, dalam kita nak mendalami dan mengkaji tentang perbincangan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini bab yang pertama, ataupun kajian yang pertama dalam merungkai persoalan kehidupan. Okey. Baik. Baik.
Baik, semalam kita dah sentuh tentang bagaimana dua ayat yang penting, yang mana memberi kesan dalam perbincangan kita ni sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kitab Hakikat Kehidupan, Tuan Haji Yusof, Kitab Hakikat Kehidupan. Kitab Hakikat Kehidupan. Dan syarahan yang Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah takdirkan saya untuk mengarangnya. Baik, dua ayat ni kita dah sentuh semalam tentang perbincangan. Dua ayat ni kisah yang mana bagaimana boleh kita ambil dengan siddiq ini, tasdiq bil qalbi, dengan nama Allah ni. Sebab ianya bermula apabila kisah Nabi Adam AS, kita bawa ulang kaji, murajaah. Bila kata perbincangan ini dimulakan dengan kisah Nabi Adam AS, yang mana Allah nak jadikan Nabi Adam AS, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat pun tanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab dengan surah ayat Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Tu ayat dia. Maka bila kata hidup ini bermula sebab apa? Dengan nama. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebab sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, dia ada kaitan dengan kisah. Ini dia ilmiah sikit. Ilmiah ni maksudnya dia ada kajian sikit, jadi boleh berikan tumpuan lah. Jadi bila lihat daripada kisah Nabi Adam AS ni, kemudian apa kaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW? Kaitannya adalah permulaan cerita kehidupan itu adalah dengan nama Allah. Cuba tengok dalam surah Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, nama-nama benda. Baik, nama-nama benda itu asma'a kullaha. Yang ini tidak dapat pada malaikat dan jin, ilmu ni. Hanya ada pada khalifah yang dimulakan ataupun yang dibawa oleh Nabi Adam AS dan para Nabi dan para Rasul. Ketika itulah Nabi Adam AS explain semua perkara tentang nama-nama yang ada di alam jagat raya ni. Dan nama yang tertinggi itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla itu permulaan bagi seluruh nama. Tidak boleh ada nama makhluk sebelum ada nama Khalik. Jadi nama Allah itu huwa awal. Dialah yang awal. Dialah yang permulaan tanpa dialah yang mula tanpa ada permulaan. Wa akhir, dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Maka kita hanya ada di tengah-tengah. Dan ini dalil ini dikuatkan lagi dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya, penutup bagi segala Nabi, itulah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasih Allah, Habibullah. Dan kita beruntung menjadi umat Nabi SAW. Dan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW itu menjadi kekasihnya. Dan dimulakan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ataupun bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, itu perbincangan tidak habis di sini saja. Perbincangan ini perlu dikembangkan, dihayati, dikupas, dan malah kena diterjemahkan dalam kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan perbincangan ini? Ramai manusia nak cari solusi kehidupan. Nak berjaya, nak hidup bagus, nak hidup, orang sebut kaya dan berjaya, sebut nama, nak rezeki, nak sayang. Tapi tidak mula dengan nama yang sebenar. Kita sebut tapi tidak mula dengan yang benar. Ini masalahnya. Tidak mula dengan yang benar. Ini masalahnya, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat, dua kisah ini, dua kisah besar ni, dia bukanlah kisah biasa. Dua kisah ini adalah kisah yang sangat besar dan ia memberi pelajaran dan kefahaman
kefahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana membina kehidupan yang cemerlang dunia dan akhirat. Dua-dua. Dikompilasi dua surah ini dan dua cerita ini. Kisah Nabi Adam AS dan kisah Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya yang luas tafsirannya. Dan kita selamat sebab kita nak kaji kehidupan bersandarkan Nabi. Itu yang selamatnya kita. Kita tak nak kaji tengok orang. Kita kena tengok Nabi. Adapun Nabi juga manusia. Sebab tu Allah jadikan Nabi di kalangan manusia. Sebab nak menjalani banyak kehidupan yang kita kena lalui. Penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini, berapa ramai hari ini kalau kita renung, nak melihat kehidupan, nak berjaya. Tapi kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan. Sebab tu Al-Quran ni, dia bukan sekadar bacaan sebutan. Dia adalah bacaan yang hanya difahami oleh orang yang zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Dan dia mesti bermula zalikal kitabul la raiba fi, tiada keraguan. Itu Al-Quran. Al-Quran bermula bagi yang tiada keraguan. Dan hidup ni kan banyak keraguan. Hidup ni kan banyak keraguan. Itu ragu, rezeki ragu, macam-macam keraguan. Malah belum lagi masuk dengan perbincangan tentang iblis ini. Jadi, untuk menghilangkan keraguan itu, mestilah bermula dengan nama Allah. Dengan kebenaran. Hanya dengan kebenaran sahajalah boleh menghilangkan segala keraguan. Jadi, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Persoalannya, bagaimana nak terjemahkan? Bagaimana nak terjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan? Itu persoalannya. Itu persoalan yang kita kena hayati. Dan malam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni, kita mengkaji semula kehidupan. Kita bukannya mengkaji Al-Quran detail tau. Kalau kaji Al-Quran, tak terkaji. Sebab Al-Quran ni subhanallah, kalamullah. Al-Quran tu kalamullah. Tiada ilmu manusia yang mampu memahami, menghayati. Melainkan dengan izin Allah. Allahu Akbar. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-mufassirin. Itu pun setelah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu hafiddin wa alimna bitakwil. Sebab tu Ibnu Abbas antara dipanggil al-sultan fi mufassirin. Sebab Al-Quran bukannya bahasa manusia. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Jadi, yang kita nak lihat ni adalah kajian kehidupan. Kita nak kaji kehidupan. Nampak? Kita nak kaji kehidupan. Anda kena faham tu. Kita nak kaji kehidupan sedang jemaah mata Allah SWT. Kita nak kaji kehidupan ni. Kita nak kaji dia. Apa maksud kaji ni? Kita nak merungkai segala apa dia kekeliruan ni. Segala persoalan. Ni nak kaji kehidupan. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, mari kita hayati baik-baik. Perhati dan berikan perhatian. Berikan perhatian dan berikan tumpuan. Di kajian kita ni berangkai. Berkait-kait. Dia bukan sekadar perbincangan yang sekadar dia panggil apa? Nak menaikkan semangat semata-mata, tidak. Sebagai pemberitahuan, tidak. Tetapi ini adalah menyingkapi. Bila kata menyingkapi, jadi saya mohon kepada semua ni fokus dan perbetulkan niat. Sambil itu mohon pada Allah Ta'ala bagi kefahaman. Sebab kita nak rungkai, nak buka ni tabir kehidupan ni. Kalau Allah tak izinkan, tak terbuka lah. Dengar sajalah. Dengar saja, load out keluar. Tak ada apa, nak faham. Malah. Sebab tu dia kena ada mujahadah. Walaupun Allah uji, kejap boleh, kejap tidak. Banyak ujian. Belum lagi ujian nak praktik lagi. Ujian nak dengar pun nak uji lah. Sebab apa? Saya nak bagi tahu sidang jemaah mata Allah SWT. Ketika mana kehidupan ni mampu dirungkai dan difahamkan dengan kebenaran. Masya Allah. Masya Allah. Anda akan berada dalam keadaan yang
Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan ini sangat dibenci oleh iblis. Sebab tu bila kata nak merungkai ni, kalau kita masih duduk dalam kekeliruan dan persoalan, bagaimana nak beramal? Bagaimana? Beramal ni pula bukan sekadar beramal yang kita melihat pada syariat. Kita beramal ini ada sudut pada hakikat. Ini zahir, ini batin. Yang mana melibatkan jiwa. Jiwa ni 100%. Malah syariat pun ini sah batal. Kalau jiwa terima atau tidak. Ni terima makam terima atau tidak. Nah, persoalan dan kekeliruan ini akan mengganggu mana? Mengganggu syariat? Tidak. Dia akan mengganggu ni. Dia akan mengganggu hakikat. Ini dipanggil allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Berapa ramai hari ni solat tapi masih tidak yakin? Itu soalan dia. Ni solat qauli, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Di mana qalbi ni? Bagaimana nak sempurna solat kalau masih ada was-was? Was-was tentang apa? Was-was tentang rezeki, Ustaz. Tentang rezeki, tentang kasih sayang, tentang masa depan. Ini persoalan kehidupan. Ini bukan duduk pada dalam solat. Sebab tu orang boleh kata solat-solat lah. Solat-solat lah Ustaz. Ini solat itu satu bab yang diselesaikan dengan qauli wa fi'li. Tapi kena ingat, solat itu didirikan tertegaknya dengan bermula dengan qalbi, niat. Rukun niat, qalbi. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, benar Puan Asnah Ahmad. Saya yakin semua yang menonton ni, 200 lebih orang ni, Allah akan berikan kekuatan untuk faham. Kalau tidak mahu, mungkin dia tidak akan berada dalam live ni. Dia bukan sekadar ilmu pengetahuan. Tapi ilmu yang kita nak belajar ni, bila sebut hakikat, dia melibatkan ilmu kefahaman, faham. Kalau sekadar tahu, kita boleh ajar sampai tahu saja. Wan Zalia Harun, solat yang susah nak khusyuk, ya? Susah nak khusyuk sebab khusyuk itu kerja hati. Khusyuk kerja hati. Tapi hati masih risau, masih ragu, macam mana nak khusyuk? Nah. Jadi sebab tu sebenarnya mata Allah SWT, bila kita kajian kehidupan, kita nak kaji kehidupan. Sebab tu kaedahnya adalah kita kajian kehidupan bersandarkan Al-Quran. Apa betul? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kajian kehidupan itu bersandarkan Al-Quran. Kalau kita nak kaji Al-Quran, Allahu Akbar, susah, boleh, tapi banyak kita nak kaji. Kalam Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bersandarkan Quran, bukan kaji kehidupan, bersandarkan mah-mah.
Hidup kamu macam mana, Mah? Kata, tanya kat orang. Engkau kalau suami engkau buat perangai macam ni, apa yang kau buat? Aku talakkan je. Isteri nalak suami. Jangan bagi muka dengan suami macam ni. Dia tanya pengalaman orang. Kita tak nak belajar kajian kehidupan bersandarkan pengalaman. Sebab tak semua pengalaman itu benar. Tak semua. Tak semua. Malah, saya yakin pengalaman tu banyak yang batil. Nak tahu pengalaman tu batil atau tidak, tengok dia melalui macam mana. Banyak sakit hati ke, banyak puas hati. Nak tahu pengalaman itu batil ataupun hak, puas hati atau banyak sakit hati. Saya senang hati, Ustaz. Ya ke senang hati? Nanti dulu. Senang hati itu dengan seronok atau dengan sedar? Banyak perbahasan dia. Pengalaman tengok drama. Itulah dia. Puan Atika Zulaikha sinetron. Benar Tuan Yusof. Kita faham, kita baca. Itu salah satu cara lah Tuan Haji Yusof. Nak khusyuk dalam solat, salah satunya kita faham apa yang kita baca. Kita sebut tu, yang ni Al-Quran. Dan faham itu mesti diterjemahkan dalam kehidupan. Fahsya wal munkar. Solat itu mencegah fahsya wal munkar. Tapi kalau solat masih syirik, kalau solat masih ragu, kalau solat masih tak puas hati, maka dia tidak faham. Orang solat, ada tukang kadang dia bergaduh ni dengan suami ni. Dia tak puas hati ni, tapi dia solat. Allahu Akbar. Dalam hati dia punya geram. Sebab tu orang yang nak jaga solat, pasti dia kena jaga hati. Dia tidak boleh ada bergaduh sebenarnya. Sebab mana boleh bawa hati yang tidak puas jumpa Allah? Sebab kita nak jumpa Allah, mesti dengan senang hati. Ini sanggup bergaduh dengan suami, tapi solat selamba, muka tak bersalah. Ataupun bergaduh dengan isteri, tapi solat muka selamba, dia tak bersalah. Ini nak jumpa Allah. Solat itu jumpa Allah. Sebab itu, orang yang benar-benar menjaga agama, yakni dengan menjaga syariat, pasti dia menjaga hakikat. Pasti dia menjaga hati. Zero pending case. Hati ni mesti berada pada zero pending case. Dia tak ada pending case. Dia tak ada zero, dia mesti ada zero case. Dia tak ada pending. Tuan Azman kami, betul nak buat macam mana tu? Nah, macam ni lah kita kena buat. Kita kena rungkaikan persoalan ni. Kita kena rungkaikan persoalan kehidupan. Kita kena berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menyakitkan. Ada persoalan-persoalan yang sensitif. Semalam, kemarin, ada yang inbox saya. Tanya tentang ta'adud poligami. Oh, ini soalan yang sensitif bagi orang perempuan. Sensitif bukan pada orang perempuan. Orang lelaki pun sama, sensitif. Bila sebut bab duit, oh, ini soalan yang sensitif. Kalau masih ada sensitif, tak jadi. Tuan Nash Hamidun, solat itu bukan paksa. Solat tu rela sebenarnya. Agama tu tertegak dengan rela. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Sebab tu masuk Islam itu bukan dengan paksaan. Jadi kalau buat suruhan agama, jangan terpaksa. Orang yang paksa-paksa ni, dia tak faham lagi sebenarnya. Tak faham bahasa. Sebab tu dia kena paksa. Orang yang dah faham, tak perlu paksa. Dia rela. Dia rela. Contoh yang mana dah pakai tudung. Cantik dah pakai tudung kan. Yang semua ni. Wanita-wanita ni. Yang menonton malam ni insyaAllah. Dah elok-elok pakai, cuba buka tudung. Try lah sehari lah. Bukannya lama pun. Cuba besok buka tudung. Pakai skirt, cuba tengok. Nak. Mana maunya. Sebab dah rela. Dia tak ada terpaksa. Saya terpaksa je Ustaz pakai tudung ni. Nampak? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jauh perjalanan luar pengalaman. Luasnya macam mana? Luas ilmu hakikat dan mengenal sifat Allah. Benar Tuan Ustaz Murid, Tuan Muhammad. Luas yang dimasukkan itu adalah
Hati kita itu tiada perkara yang meragukan. Zero pending case. Tak ada. Tak ada isu. Tak ada isu. Nampak? Sebab itu, solat tiang agama, solat Imaduddin, tiang. Ingat, solat tiang agama, antara yang dipanggil elemen utama solat itu, yang termasuk dalam rukun, itu hati. Kalau hati ni tak diselesaikan, maka macam mana solat ni nak sempurna? Dan solat ini kalau tak sempurna, tak terima amalan. Nampak? Solat. Berapa ramai, itulah. Sanggup biarkan hatinya sengsara. Sanggup biarkan. Sedangkan dia nak solat. Maknanya dia bukan nak solat. Dia sekadar nak tunjuk dia solat. Nah, dah riak. Riak lah nak tunjuk dia solat. Sebab kalau orangnya benar-benar solat, pasti dia nak hati dia mesti kena tenang. Saya ni ustaz, hati saya tak boleh, tak ada tak puas hati. Saya tak boleh ni, ada penyakit ragu ni ustaz, tolong. Dia mesti. Nampak? Tuan Muhammad Khairi, tu tak apa, tu kaitan dengan Allah. Takut dengan Allah, takut neraka, tak apalah. Apa saja berkaitan dengan Allah tu dikira lah. Tapi yang kita tak nak ni, solat tapi dalam hati ada makhluk. Tidak boleh ganti-ganti. Solat dengan solat lah Tuan Hanafi. Solat ganti dengan solat. Kalau macam tu senanglah, sedekah je lah, tak payah solat. Sedekah je lah ustaz. Tak boleh lah gitu. Sebab tu kata ulama, ada yang meletakkan ganti ataupun dia kena perbaiki solat dia, jaga balik solat dia. Itu kebaikan yang akan datang. Antara tanda solat tu diterima adalah dia akan menjaga solat yang seterusnya. Dari segi waktu awal, waktu solatnya, dari segi persiapannya, menjaga hatinya, itu tanda amalan ataupun solat. Sebab antara amalan diterima, Allah tambahkan lagi kebaikan. Maknanya Allah jaga kebaikan. Nampak? Sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau kita lihat, dia istilah saja tu Tuan An-Najahiyah, menunaikan, mengerjakan, mendirikan. Itu istilah. Kalau ikutkan adalah itu mengerjakanlah af'al. Setelah mengerjakan, maka dia telah menunaikan. Cara mengerjakan adalah dirikanlah solat itu. Dia kait mengait semuanya. Dia tiga tu kait mengait. Tuan Sarif Pardi. Nak tengok cerita Doraemon juga. Allahu Akbar. Dia begini Tuan Sarif Pardi. Dia bukan sekadar tengok